Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asin, Rabbi yassir wa la tu'asin, Rabbi yassir wa la tu'asin, Rabbi tamim bil khair. Allahumma hamna wa rushdu wa'izna min syarri nafsi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para ulama, kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, pada seluruh umat Islam didoakan dirahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang semuliakan seluruh jawatan kuasa Masjid Asy-Syakirin, pegawai syaraknya, pemimpin masyarakat, tuan-tuan haji, puan hajah, muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan muslim muslimat, malam ni kita tambah lagi ilmu tentang kitab Faratul Faraid fil Ilmi Al-Aqid, Mutiara Ilmu Akidah, yang telah ditulis disusun oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fatani. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi muka surat 41 tu tuan-tuan, dalam bab beriman kepada Rasul. InsyaAllah Nabi yang seterusnya, Nabi yang ke-24, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan muslim muslimat yang muliakan oleh Allah SWT, cerita Nabi Isa ni macam mana? Baik, tuan-tuan muslim muslimat, dalam surah Maryam, ya, Allah SWT mengatakan, Allah berfirman, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa linah'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril berkata, demikian Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya sesuatu tanda bagi manusia dan rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang mudah diputuskan. Surah Maryam tuan-tuan, ayat 21. Allah bagi tahu kepada Maryam, dia rasa pelik sebab dia mengandung, dia belum berkahwin. Dikisahkan berlaku di Palestin, di Baitul Maqdis. Kaum Yahudi ni tuan-tuan muslim muslimat yang mendiami di Palestin tu, di Baitul Maqdis tu, Nabi Isa lahir dari perut ibunya, iaitu Maryam, yang mana kita sedia maklum tidak berayah kerana Maryam belum lagi berkahwin dan Maryam tidak melakukan sesuatu perbuatan yang kutub ataupun zina. Ketika tu Maryam ni dia beribadah di dalam mihrab. Mihrab ni satu tempat tuan-tuan, satu tempat ibadah di Baitul Maqdis. Kita sedar tuan-tuan, Maryam ni anak kepada Imran dan Aisyah, suami isteri, dan ketika itu ayah dia Imran meninggal dunia. Mereka ni telah pun bernazar untuk dapatkan anak, dan anak tadi tu untuk diserahkan ke Baitul Maqdis untuk menjadi pembantu ataupun ibadah di sana. Tapi dapat perempuan. Dapat perempuan, maka kena jugalah tuan-tuan muslim muslimat, sebab ada nazar kan. Jadi kena jugalah hantar ke Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, yang jaga dia adalah ayah saudaranya, iaitu Nabi Zakaria. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, kisah dia Maryam ni, tuan-tuan muslim muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, melahirkan anak tanpa suami. Baik, diingatkan juga kepada Maryam, ketika Maryam ni duduk di dalam mihrab, datang malaikat.
Firman Allah, qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat datang dan berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, dan seseorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Surah Maryam ayat 45. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat dimuliakan oleh Allah SWT, Allah hantar malaikat bagi tahu kepada Maryam bahawa kamu akan lahir seorang putra. Seorang putra. Nama dia Al-Masih Isa, putra Maryam. Jadi Maryam ni pelik lah tuan-tuan. Dia rasa pelik. Dia kata macam mana aku boleh mengandung, padahal aku ni tak bersuami. Aku bukanlah perempuan yang jahat. Kan digambarkan dalam surah Maryam ayat 20 kan. Maryam kata kepada malaikat tu, walam yassasni basha, kan dia tanya, dia kata macam mana aku boleh mengandung, aku belum kahwin, aku belum suami. Dan Maryam sambunglah ayat Allah rakam dalam surah Maryam ayat 20 tu, Allah rakam, walam aku ba'iyya, aku bukan perempuan jahat, aku bukan buat zina, macam mana aku boleh mengandung? Sebab itulah ayat yang saya baca di permulaan ayat tadi, Jibril berkata kepada Maryam, demikianlah Tuhanmu berfirman, wahai Maryam, hal itu adalah mudah bagi Allah. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat dimuliakan oleh Allah SWT, bila Jibril sebut hal itu mudah bagi Allah, maka inilah ujian untuk kita semua, ujian untuk Maryam. Tuan-tuan muslim-muslimat, cuba lihat, Allah ni bersifat irada, Allah bersifat qudrah, Allah berkehendak dan Allah Maha Kuasa. InsyaAllah umur yang panjang, sifat 20 kita akan masuk. Sebab saya tengok ramai orang belajar tapi tak ambil, ramai orang ambil tapi tak amal, ramai orang amal tapi tak tarbiyah atau menyampaikan. Dia kata dia beriman kepada Allah tapi dia masih lagi buat perkara yang Allah larang. Sebab kita sedar ujian Allah ke atas kita adalah untuk kasih sayang. Ya, saya pun diuji tuan-tuan. Oh dahsyat. Tak apalah kan, apa nak buat. Datang marah-marah, kon-kon macam nak orang tak betul. Saya balik daripada surau, daripada masjid solat Jumaat. Tiba-tiba datang rumah isteri saya, baru buka pintu, kowe nak buka pintu pagar. Tiba-tiba datang kon macam orang tak betul. Masuk rumah, yang kowe tu pun masuk dalam kereta. Bila saya sampai, ya nak apa? Nak bagi duit. Bagi apa? Bagi duit. Duit apa? 50, suruh beli buah. Dah nyanyuk, dah tak betul. Habis apa pilihan saya dah? Saya kata saya perangai macam ni. Saya kata, tak usah beli. Saya nak urus kemah tak mampu. Ni pula nak sedia. Tak usah beli. Yalah. Saya ambil dengan tujuan dia jadi baik. Dan saya sedar saya tak mampu. Tapi itulah. Cerita lain pula jadi fitnah. Dan dia datang hari apa semalam? Hari semalam dia datang rumah. Dia datang, dia minta maaf. Saya kata tak apalah, saya maafkan. Tapi ancaman yang kamu buat itu berat. Sebab kamu bagi sesuatu ancaman pada isteri saya. Isteri saya nak buka pintu, kamu datang dengan watak yang tak bagus. Dia pun lari masuk rumah. Yang kowe yang nak servis kowe itu pun masuk dalam kereta. Tak berani. Jadi ini satu perkara yang berat. Jadi saya tak berani dah, tuan-tuan muslim-muslimat. Jadi inilah akibat dia. Jadi jomlah kita sama-sama lah tuan-tuan muslim-muslimat dimuliakan oleh Allah SWT, perbentulkan iman tuan-tuan. Kan sekarang ni ustaz-ustaz semua kena. Kan cuba tengok ustaz Lebiu kena, sepakat semua kena. Saya pun kena. Ujian akhir zaman tuan-tuan. Ni ujian tuan-tuan lah, ujian kita bersama. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi ujian tanda sayang. Saya sedar Allah bagi ujian tanda Allah sayang. Allah bagi ujian tanda nak tinggikan darjat. Ya, kita faham. Ya, tuan-tuan muslim-muslimat dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi saya ambil pilihan lah untuk mengajar juga.
untuk di masjid ni saya ambil pilihan lah untuk mengajar juga atas jaminan insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, proses kehamilan Maryam ni tak susah tuan-tuan. Tak susah. Lepas tu saya tanya mana masyarakat, pemimpin masyarakat. Tu yang saya kata pindahlah, buat apa lagi dah, pening tuan-tuan. Baik. Jadi alhamdulillah insya-Allah saya bertugas, saya tak minta sedikit pun kewangan. Saya tolak 2 tempat untuk mengajar di situ. Kan saya tak minta bayaran, satu pun tak minta. Sebab kita nak mengajar kan, kita nak hidup. Dan saya sebut, saya sedar bila saya buka kitab, saya baca dan saya tanya banyak ustaz-ustaz. Sesuatu tempat yang tidak dihidupkan, satu tempat tu berdosa. Saya pernah rujuk banyak-banyak ustaz lah. Saya tanya, saya bukan tahu sangat, tapi itu yang saya buat. Jadi dah orang kampung tu nak berdosa, tak apa lah. Kan, kita dah buat, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, pulanglah macam mana. Kan, tuan-tuan, mudah-mudahan saya doa. Dan saya dah selesai dengan dia. Tuan-tuan janganlah tambah-tambah lagi dah. Dah selesai pun. Dia dah datang rumah saya. Tapi dalam pagar, saya duduk dalam pagar. Dia dekat luar, tak berani tuan-tuan. Tak berani tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan muslim muslimat dimulakan oleh Allah SWT, insya-Allah kitab ni kita teruskan jugalah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita pelepasan al-awal fil hisab, kitab yang berkaitan dengan tauhid, Allah akan tanya. Tuan-tuan muslim muslimat, proses kehamilan Maryam ni tuan-tuan, kandungan dia berbeza dengan wanita lain tuan-tuan. Berbeza dengan wanita lain. Dia tak rasa sakit tuan-tuan, malah tak rasa berat dalam pengandungan atau mengandung dia. Dia tidak merasakan ada penambahan pada diri dia. Satu ketika Allah SWT menghadiahkan ilham kepada Maryam supaya pergi di tempat yang jauh ketika mana dia nak melahirkan anak tuan-tuan. Maryam pergi satu tempat yang sangat jauh dan merasakan akan berlaku sesuatu. Kaki dia membimbing tubuhnya menuju ke satu tempat yang penuh dengan pokok kurma. Tempat itu tuan-tuan jarang dikunjungi manusia dan disebabkan terlalu jauh tidak diketahui oleh sesiapa kecuali Maryam. Tidak sesiapa tahu Maryam sedang hamil dan bakal melahirkan anak sebab Siti Maryam duduk dalam mihrab. Mihrab dia selalu tertutup ibadah, yang boleh masuk Zakaria, Nabi Zakaria dan juga isteri lah. Satu ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam bilik dia, tanya, pelik tengok satu buah, satu kelompok buah yang banyak. Allah rakam dalam Quran. Allah tanya, Nabi Zakaria tanya, ni mana dapat buah ni? Sedangkan buah tersebut lain musim. Contohlah, buah musim sejuk ada, ketika tu musim panas, mana datang buah tu? Satu ketika Nabi Zakaria masuk lagi tanya, ni buah lain pula, ni siapa bagi? Jadi Maryam jawab, Allah yang mengurniakan. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, bilik tertutup. Jadi orang tahu Siti Maryam ada kat dalam, tapi hakikat Siti Maryam dah tak ada dalam tu. Dan Siti Maryam telah pergi ke tempat yang saya sebut tadilah. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, ketika bersalin ni tuan-tuan, Maryam duduk di bawah satu pokok kurma yang besar dan tinggi, sandar. Ketika bersalin, dia mula rasa sakit dan tidak lama kemudian melahirkan anak. Tuan-tuan muslim muslimat, ketika anak tu dilahirkan, maka Maryam menetikkan dalam hati dia 5 soalan. Apa 5 tersebut? 1, bagaimana manusia boleh menerima anak ini? Mana dia nak suruh? Jadi macam mana dia orang boleh terima? Yang kedua, apa pandangan mereka terhadap anak ini? Apa pandangan mereka terhadap anak ini? 3, bercakap tu tuan-tuan dalam bahasa Arab lah. Saya sebut dalam bahasa Melayu bagi tuan-tuan faham. Kalau tidak 2-3 kerja saya kena hurai. Nombor 3, bukankah mereka tahu yang aku ini wanita yang belum kahwin? Jadi macam mana dia nak bercakap? Nombor 4, bagaimana seorang yang belum kahwin boleh melahirkan anak? Macam mana seorang perempuan yang belum berkahwin lahirkan anak? Jadi yang kelima, adakah manusia akan percaya yang dia melahirkan anak tanpa sesiapa sentuh dia? Jadi tuan-tuan, ketika dia bercakap kelima-lima tu sambil bercakap, orang yang dalam keadaan lemah duduk bercakap, release tension. Jadi dia bercakap sampai 5 tu, maka tuan-tuan, Nabi Isa pun bercakap. Bayi yang kecil baru lahir bercakap. Dia kata dalam Quran surah Ali Imran ni Allah sebut wa qulil limunnas fil mahdi, dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian lagi, nak bagi tahu waktu kecil. Tiba-tiba Allah
membenarkanlah ataupun memujizatkan Nabi Isa. Dalam firman surah surah Maryam ayat 24 hingga 26. Apa kata Allah? Bayi ini bercakap pada Maryam, ibu dia lah. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai, yakni syurga. Dan gegarkanlah ke arahmu batang pohon kurma tu. Pohon kurma dia sedang sandar tu, gegarkan. Gegarkan. Kemudian supaya gugur padamu buah tamar yang masak, maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati daripada segala kerusingan. Jadi Maryam pun ambil buah dan makan. Bertambah tenagalah Maryam. Tuan-tuan muslim muslimat. Kemudian jikalau engkau melihat seseorang manusia atau bertemu seseorang manusia, maka berkata, sesungguhnya aku bernazar berpuasa kerana Rahman, maka aku tidak akan berkata-kata pada manusia pada hari ini. Surah Maryam ayat 24 hingga 26. Allah cerita macam mana Allah jaga. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, Maryam pun pulang, gendonglah anak pulang. Orang Palestin ni tuan-tuan, di Baitul Maqdis, dia punya style bukan macam kita. Kita ni style pasar di waktu pagi, dia pasar di waktu petang. Jadi Siti Maryam ni lalu di pasar tu. Dia lalu di pasar tu tuan-tuan. Kemudian orang ramai nampak dia sedang menggendong anak. Ketika tu mula bisik dan ada di kalangan mereka tu kata itu anak dia. Dalam keadaan lawak, kata ulama, macam berselorong. Jadi walaupun dia berselorong, tapi orang ambil perhatian, ambil sampai orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam jadi tak percaya. Bila jadi tak percaya, mereka terus menuduh bahawa Maryam berzina. Dia kata, ni anak siapa? Dalam antara mereka tu datang kepada Maryam, tanya, ni bayi siapa? Kan Maryam tadi Allah perintahkan jangan bercakap. Jangan bercakap. Tapi bila bertubi-tubi, tuan-tuan, bukan dalam rumah. Kalau dalam rumah 3 orang, 4 orang tak ada masalah. Ni satu pekan datang kepada dia tanya. Jawab jugalah tuan-tuan. Confirm jawab. Tapi Maryam ni tuan-tuan, iman. Lalu apa tuan-tuan muslim muslimat? Bayi ni bercakap. Tuan-tuan. Nabi Isa Al-Masih ni dia bercakap. Tuan-tuan muslim muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, sesungguhnya aku ini hamba Allah, kata bayi, telah memberi kepadaku kitab dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam ayat 33. Aku ni kiriman Allah. Aku ni hamba Allah dan diberi kitab dan aku dijadikan sebagai seorang nabi. Maka ketika itu semua orang pelik dan orang Yahudi, pendeta termasuk ulama-ulama mereka ketika itu tiada di situ, dan mereka sebenarnya tahu bahawa tanda-tanda Nabi akan lahir, maka dia lebih bercakap ketika bayi. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, mereka cari dan mereka mengenakan tindakan kepada Maryam, dan akhirnya mereka menuduh fitnah dan ancaman. Maka Maryam berpindah ke tempat lain. Jadi seronok tak? Ada ancaman pindah kan? Jadi kita kena pindah lah, tuan-tuan muslim muslimat. Kata begitulah, ulama kata gitu. Jadi kena pindah. Jadi tuan-tuan muslim muslimat dimuliakan oleh Allah SWT, mukjizat Nabi Isa ni bukan satu tu ya. Banyak. Boleh bercakap ketika bayi, boleh mengajar kandungan asal kitab Taurat, boleh yang dibawa oleh Nabi Musa, boleh menukarkan tanah kepada burung yang hidup, ambil tanah jantung hidup jadi burung, boleh menyembuhkan orang mati, boleh menghidupkan orang yang telah mati, boleh menyembuhkan orang yang buta, boleh turunkan makanan dari langit, man salwa tu kan tuan-tuan, permintaan oleh kaum dia, boleh mampu melihat perkara gaib melalui panca indera, tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi banyak umumnya mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Cuma saya nak bagi tahulah tuan-tuan, Isa dengan Dajjal, dua benda yang baik dan yang buruk. Lawan dia.
Al-Isa disebut Al-Masih Isa, dan Dajjal Al-Masih Dajjal. Tu disebut lawan dia lah. Jadi tuan-tuan muslimat, pada pendeta Yahudi merasakan berlaku sesuatu yang terjadi kepada bayi tersebut, kedatangan Nabi Isa bererti manusia akan kembali menyembah Allah. Allah SWT menghantar Nabi lah. Ini juga bererti agama Yahudi atau mereka meyakini bakal dihapuskan sebab Nabi Isa membawa Nasrani ataupun Nasara. Jadi tuan-tuan, Maryam dapat ancaman pindah ke Mesir dengan anak dia lah. Kan? Malaikat kata pindah Mesir dengan tujuan menyelamatkan anak ini. Selama 11 tahun Nabi Isa dan Maryam ada di Mesir, kemudian pulang semula ke Palestin untuk berdakwah. Tuan-tuan, dalam berdakwah banyak cabaran. Mereka tuduh Nabi Isa ni macam-macam. Dan akhirnya tuan-tuan muslimat, Nabi Isa alaihi salam berjaya, dan akhirnya ada yang mengikuti yang dibawa oleh Nabi Isa, ajaran Nabi Isa. Tuan-tuan muslimat, mereka berkomplot nak membunuh Nabi Isa. Sebab itu tuan-tuan muslimat, yang kita sedar dan kita tahu, Nabi Isa disalib. Sebenarnya Nabi Isa tidak disalib. Tidak. Allah rakam di dalam surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Dan juga disebabkan dakwaan mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibni Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangkannya ataupun dikayukan dengan salib tu, disalibkan tu, tetapi disurupakan bagi mereka orang yang membunuh itu seperti Nabi Isa. Allah sebut dalam Quran ni tuan-tuan, saya baca dalil ni 157 dan 158, tuan-tuan boleh rujuk. Dan sesungguhnya orang yang telah bersisih faham mengenai Isa, sebenarnya mereka berada dalam kesesatan atau syak, ragu-ragu tentang penentuan pembunuhannya. Tidak sesuatu pengetahuan bagi mereka mengenai selain daripada mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya dan adalah Allah Maha berkuasa lagi bijaksana. Jelas di sini Nabi Isa tidak dibunuh. Kenapa mereka menyalib? Kenapa tak ambil pedang tikam terus? Kenapa mereka menyalib? Tuan-tuan, Nabi Isa kata ulama, mukjizat dia di tangan. Pegang tanah jadi burung, sentuh mata dengan tangan sembuh. Kan? Qana'an tu anak kepada Nabi Nuh kan, yang telah lama. Nabi Isa dia sentuh mayat boleh hidup balik. Mereka cabar Nabi Isa. Cabar Nabi Isa untuk apa? Kalau betul kau boleh hidupkan orang yang mati semula, kau hidupkan balik anak Nabi Nuh yang mati dalam lemah. Orang tanya dia, mana kubur dia? Jelas dia tunjuk. Dan Nabi Isa pun pegang tanah tersebut, maka Allah hidupkan balik anak Nabi Nuh. Tuan-tuan, sebab itulah mereka menyalip tangan tu. Pegang tangan kanan, tangan kiri dia orang salib. Tuan-tuan, tapi hakikat dia tidak disalib. Tuan-tuan, kenapa Nabi Isa sebut, kenapa mereka menyalib? Sebab Nabi Isa bagi tahu akan ada Nabi akhir zaman. Rupanya Nabi Isa dah bagi tahu lah. Tetap boleh rujuk dalam surah As-Saff ayat 6. Allah kata, dan ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengisahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Taurat, dan memberikan berita gembira. Dengar tuan-tuan, berita gembira dengan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku, nama dia Ahmad. Jelas tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam kitab-kitab terdahulu dah tulislah tuan-tuan. Maka tak kala ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang lebih jelas, mereka berkata ia adalah sihir yang lebih jantan. Orang memusuhi Nabi Isa. Orang Bani Israel ni dah musuh dia. Dia nak bunuh dia sebab dia mengatakan ada Nabi yang akhir pula. Tuan-tuan, dan memang jelas Allah SWT melahirkan Nabi yang akhir, Nabi akhir, iaitu Khatimul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan bicara akan datang. Jadi tuan-tuan muslimat dimuliakan oleh Allah SWT, ibrah yang boleh kita bawa balik pada malam ni berkaitan dengan penceritaan iman. Saya sebut dah berulang kali
Tuan-tuan faham dan menghayatinya dan buat. Kita nak selamat dekat dunia dua saja. Kita jaga iman kita, kita jaga ilmu kita. Jaga iman kita, jaga ilmu kita. Kata ulama, iman tadi dia kawal nafsu, ilmu tadi dia kawal akal. Kalaulah akal ini dah tak waras, iman dah takkan hidup. Sebab itu tuan-tuan, rajin dan tarbiyah diri supaya hidupkan iman. Baik, pada malam ini saya nak sama-sama kita belajar macam mana kita nak hidupkan iman kita. Pertama, tuan-tuan, ambil iktibar. Satu, sebab iman tadi dia akan kawal nafsu. Jadi hari ini kita belajar macam mana nak kawal, nak wujud, nak kuatkan iman. Pertama, mulai pada hari ini ataupun sebentar saja lagi lepas qamat solat isyak kan, perbaiki solat. Orang yang baiki solat, maka dia boleh memperbarui dan kuatkan iman, iaitu dengan melaksanakan solat dengan khusyuk. Tuan-tuan, Nabi sayang kita. Tadi di Pulau Sebang pun saya dah sebut, Nabi sayang kita subuh tadi. Tuan-tuan muslim muslimat, Nabi ni dia naik atas. Allah SWT hidupkan iman Nabi dengan nak berjumpa Nabi di Sidratul Muntaha. Boleh tak Allah turun? Boleh. Boleh tak Allah bagi perintah tadi pada Jibril kepada Muhammad ketika di Mekah tu? Boleh. Tapi Allah nak didik kita bahawa seriusnya perintah Allah ada 10 kan yang Nabi dapat di atas. Tuan-tuan muslim muslimat, salah satunya adalah ketika Nabi SAW kematian dua orang yang Nabi sangat sayang dan Nabi sangat kasih. Tengok kepada Khadijah, Nabi tak kahwin lain. Nabi sayang pada Khadijah sehingga 7 zuriat daripada Khadijah. Tuan muslim muslimat, tuan-tuan, ketika mana dua ni, Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia, Nabi rasa sedih. Kemudian diduduk di belakang Multazam, kalau di Kaabah tu kan. Allah SWT hantar 3 malaikat dalam kitab Fawaid. Ada yang kata 2 malaikat dalam kitab Fadhul Hadah. Tuan-tuan, tentu pula 2 kitab tadi tu boleh ambil aktibar. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Muhammad SAW duduk dan Allah SWT belah dada dia, basuhkan hati nak bertemu Allah. Kemudian Nabi SAW dia berjalan daripada Mekah ke Palestin. Perjalanan mengambil pengiraan ulama. Saya ambil yang tengah-tengah lah. Ada bilangan poin-poin dia, saya tak ambil. 1,500 km daripada Mekah ke Palestin. Patah balik 3,000 km. Boleh pergi dalam tempoh 1 malam. Tak logik. Ketika tu mana ada kapal terbang. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, Nabi SAW bila sampai di Palestin, Nabi naik ke atas tak guna burak. Di Mekah sampai ke Palestin, Nabi naik burak. Burak ni seperti kuda tapi tak besar kuda, seperti keldal tapi tak kecil daripada keldal. Dia ni Nabi naik, kemudian dia terbang laju dan lebih pantas daripada kilat. Tuan-tuan muslim muslimat, ketika Nabi sampai di Palestin, Nabi tambat burak, kemudian Nabi tak naik burak, Nabi naik Mi'raj. Mi'raj ni adalah tangga. Bila naik sampai ke atas, susah untuk lepas. Sebab itulah Allah takdirkan nak berjumpa atau bertemu Nabi SAW bulan Rejab. Sebab nak bagi tahu, selepas bulan Ramadan, pintu langit semua ditutup rapat. Ni bulan sekarang ni pintu langit tutup. Hanya ibadah amal soleh, khusyuk dan ikhlas akan naik di atas menembus langit yang ditutup. Langit ada berapa? Kata ulama 7. Jadi dia tutup. Hanya amalan ibadah soleh, hanya khusyuk dan juga ikhlas sahaja dapat tembus naik ke atas. Sebab tu tuan-tuan, jangan jadikan sia-sia ibadah kita. Bila kita sembahyang, ibadah tadi dia tak naik, dia templak, dia jatuh muka kita balik. Rugilah tuan-tuan. Buatlah ibadah amal soleh. Sembahyang amal soleh jangan cuba tinggal. Tuan-tuan muslim semua, apa maksud amal soleh? Amal soleh ni begini. Kita sembahyang tapi kita buat benda baik. Kita salam orang, kita senyum, kita bantu orang, kita buat baik dengan orang, kita sangka orang, sangka baik dengan orang. Kalau tuan-tuan buat benda jahat, solat tadi tak diterima. Hari ni tuan-tuan makan benda yang haram, Allah tak terima. Sebab tu tuan-tuan muslim muslimat, jaga dan buat amal soleh. InsyaAllah solat kita akan rasa bahagia. Yang kedua, tuan-tuan muslim muslimat mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Dan yang ketiga, mesti ikhlas. Ibadah tu saja naik. Bila Nabi SAW naik sampai ke langit pertama, bukan boleh lepas.
Jibril kena soal. Jibril tanya ke malaikat langit tu tanya kepada Jibril, siapa? Aku Allahumma salli ala sayyidina Jibril. Maka kenapa aku diutuskan untuk bawa dia ni, Muhammad bin Abdullah ni atas. Kemudian dia tanya, ayu rusal, adakah dia diutuskan? Maka jawapan kepada Jibril, ya diutus. Baru boleh dibuka. Pintu langit tu baru dibuka. Itu baru langit 1, belum langit 2, langit 3, langit 4. Adakah bila dah bercakap langit 1, langit 3, 4, 5 terbuka? Tidak. Setiap langit tu kita semayang, pastikan ibadah kita tembus sampai atas. Sebab tu tuan-tuan buat baik. Jangan sangka buruk dengan orang, jangan zalim dengan orang, jangan tak cegah kemungkaran. Hari ni kita semayang, kita tengok maksiat biasa. Tak boleh tuan-tuan. Semayang kita akan ditanya. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, ketika Nabi naik sampai ke langit teratas, maka Jibril AS bagi tahu, dah tak boleh, aku dah tak boleh sampai lah. Loh, kenapa pula? Sepanjang kau ikut aku tanya kau, nanti naik atas aku nak tanya siapa? Tak apa, aku tak boleh naik. Kalau aku naik aku terbakar. Ada ulama kata habis tubuh badan aku. Jadi kau naiklah Muhammad, ni kemuliaan kau. Nabi Muhammad SAW naik, nama dia Mustawa, tempat minta kepada Allah. Tadi di Pulau Sebang saya habiskan ke 10-10. Alhamdulillah, yang akhir adalah Allah hadiahkan 50 waktu solat. Seronok tak Nabi? Seronok. Hari ni kalau kita sebut bagi tangan solat, hati tak berbunga-bunga, hati tak seronok, habislah kita. Sebab solat ni bertemu dengan Allah. Solat ni bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Jadi kita kena rasa seronoknya solat. Nabi SAW seronoknya dapat perintah solat berapa? 50 waktu. Bila Nabi turun tuan-tuan, memikirkan tentang umat, Musa sebut tak mampu. Nabi sayang kita tak? Sayang. Apa tanda? Nabi naik. Perintah Allah Rabbul Alamin, Allah yang bagi perintah. Allah nak kita solat 50 waktu. Disebabkan Nabi Muhammad naik balik, kekasih Allah kurang jadi 5. Nabi sayang kepada kita, kurang jadi 5. 50 tolak 5 jadi 45. Turun naik, turun naik, turun naik. Nabi sayangnya kepada kita sampai sanggup naik turun, naik turun, naik turun. Seberapa banyak? 9 kali. Hari ni Nabi tinggalkan kita 5 waktu solat pun tak buat. Rugilah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, cintalah solat. Perbaikilah solat sebab dia adalah khusyuk. Tanda-tanda kita ni nak cas iman. Yang kedua, tadabbur al-Quran. Bukan baca, tadabbur. Baca bolehlah, tak apa. Lebih bagus daripada tak baca. Kan? Lebih baik tadabbur. Tadabbur ni makna dia kita belajar, membaca, hayati, beramal, menyampai. Itulah tadabbur. Pertama belajar. Jangan baca tak boleh ditegur. Jangan baca tak belajar huruf mat macam mana, huruf apa ni tajwid macam mana, sebutan huruf macam mana. Jadi belajar. Lepas belajar, baca. Lepas baca, hayati, faham, kemudian amal dan sampai. Itu makna tadabbur, iman kita akan hidup. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, kenal dengan orang soleh. Jangan zalim dengan dia. Ten baik okey lah, ten tak baik tinggal. Oh ni bahaya. Ulama kata aku suka orang macam ni sebab nanti aku tinggalkan dia. Tu kata ulama. Tuan-tuan, duduk dengan orang soleh, rapat dengan orang soleh. Tuan-tuan, kita tengok ramai di kalangan kita. Tiba tengok usul Qardawi macam mana. Oi, ulama muktabar tu. Oh, sebab ada dalam penjara. Orang soleh ni banyak kena dah tuan-tuan. Tuan-tuan di akhir zaman ni. Akan lahirlah ulama su dipanggil kan, ulama su. Bahaya tuan-tuan. Jadi duduk dengan orang soleh. Cinta dengan orang soleh insya-Allah. Yang keempat, tuan-tuan muslim muslimat, ikutilah majlis ilmu dan majlis zikir. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, insya-Allah iman kita akan subuh. Tuan-tuan muslim muslimat dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam kita beribadah, dalam i'tiqad kita, beramal dan juga menghayati sirah Nabi Isa. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajak kepada kita
dan Allah nak bagi kasih sayang. Siapa yang Allah sayang, Allah sebut dalam Quran. Keluarga Qari'ah Masjid Asy-Syakirin, hiduplah penuh kasih sayang dan raihlah cinta kasih sayang Allah. Macam mana nak raih kasih sayang Allah? Ini bukan pendapat ulama, ini pendapat yang ada dalam Quran. Hari ini kita tengok dan kita cuba jadi diri kita supaya Allah sayang kita, insya-Allah. Ada beberapa perkara kata ulama Allah sayang yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ada 8. 1. Siapa yang nak Allah sayang pada dia, tuan-tuan jadilah orang baik. Jadilah orang baik, sentiasa buat baik. Tuan-tuan pun dapat bezakan antara baik dengan jahat. Jadilah tuan-tuan orang yang baik. Sesiapa yang jadi diri dia orang baik, Allah sebut di dalam Quran surah Ali Imran ayat 34. Surah Ali Imran ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yuhibbul muhsinin. Allah SWT mencintai orang yang buat baik. Jadi tuan-tuan, mulai hari ini tuan-tuan nak dapatkan kasih sayang Allah, buat baik. Sangka baik dengan orang, tolong bantu orang, kalau boleh berbakti, sebab dia adalah cara macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah. Kedua, tuan-tuan muslim muslimat dimuliakan oleh Allah SWT, jadikan diri orang bertakwa, sebab Allah cinta kepada orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 76. Maka sesungguhnya aku mencintai orang-orang bertakwa. Apa dia orang bertakwa? 5. Wajib buat, sunat jangan berkira dengan Allah, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, harus pilih yang mana lebih manfaat. Jadi 5 tu tuan-tuan. 2 dah saya sebut. Allah cinta kepada mereka yang tercatat dalam Quran. Pertama, Allah cinta dan Allah suka dengan orang buat baik. Kedua, Allah cinta dan Allah suka dengan orang yang bertakwa. Ketiga, ciri yang ketiga, Allah cinta dan Allah sayang kepada mereka yang Allah sebut dalam Quran adalah orang yang selalu bertaubat. Tuan-tuan, mulai hari ini sampai bila-bila, rajinlah bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kata sesungguhnya aku menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. 3 dah nak dapat kasih sayang Allah, buat baik, rajinlah tuan-tuan bertakwa dan rajin bertaubat. 3 dah saya sebut. Keempat, tuan-tuan muslim muslimat, hendaklah jadi hamba Allah yang bertawakal. Jadilah hamba Allah yang bertawakal tuan-tuan. Sebab bertawakal ini kunci Allah akan redha hidup kita. Tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 159, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang bertawakal. 4 dah saya sebut. Allah sangat sayang kepada orang yang bertawakal. Kelima, Allah sayang kepada mereka yang Allah catat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 42. Apa yang kelima? Innallaha yuhibbul muqsitin. Apa dia? Iaitu orang yang berlaku adil. Tuan-tuan, letaklah kedudukan orang yang berlaku adil dan kita letaklah kedudukan yang betul dan tepat. Tuan-tuan, banyak nak cerita masa aku dah masuk. Jadi tuan-tuan muslim muslimat, kita continue akan datang. Jadi tuan-tuan muslim muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan kita mempertingkatkan kualiti iman kita, bagaimana Allah Subhanahu taala telah menjadikan sesuatu mengikut kehendak Allah. Bagaimana Allah menciptanya Maryam dengan tidak bersuami, maka lahirlah Isa. Jadi Allah boleh buat mengikut kehendak Allah, dan apabila Allah buat sesuatu, sebenarnya ada kebaikan di dalam sesuatu. Cuma kita bijak pandailah tuan-tuan muslim muslimah. Jadi insya-Allah pada 2 minggu lagi kita sambut Maulidur Rasul. Insya-Allah kita penutup bagi Nabi 25 Rasul, kemudian kita sambung pula dengan Ulul Azmi. Ada 5 Nabi
yang tergolong dalam ulul azmi. InsyaAllah tuan-tuan muslim muslimat dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan malam ini bermanfaat dan bermanfaatlah untuk kita semua dan berkat pertemuan dan kita belajar. InsyaAllah jangan lupa tuan-tuan kisah Nabi Isa. Yang kedua, bagaimana nak pertingkatkan kualiti iman kita. Dan yang ketiga, ciri-cirinya Allah sayang di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.